السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan yang seterusnya, iaitu Al-Faslur Rabi', mana fasal yang keempat, iaitu perbincangan khusus tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Sekarang ini kita masuk pula untuk perbincangan seterusnya, iaitu berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fadail Ali, Fadail Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis baginda. Dalam kitab-kitab hadis disebut khusus tentang manaqib Sayyidina Ali, tentang kelebihan Sayyidina Ali. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita menganggap Sayyidina Ali ni seperti sahabat-sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Muawiyah, Talhah, Zubair dan sebagainya. Sama sahaja. Kita tidak membezakan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat adalah ahli syurga, semua sahabat adalah adil. Itu mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati tak kena ingatlah perbincangan awal kita sebelum ni kita telah berjelaskan mana kedudukan sahabat dalam konteks Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam perbincangan berkenaan Sayyidina Ali ni, sepertilah juga sahabat-sahabat lain sebelum ini. Jadi sebelum kita membicarakan tentang perkara-perkara yang berlaku semasa beliau menjawab jawatan khalifah, maka kita nak tengok dulu, kita nak tinjau dulu secara ringkas apakah kedudukan sahabat ini, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari kacamata hadis, dari pandangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian kecil sahaja. Kalau nak tengok secara keseluruhan, dia ada bab khusus. Ulama, para sarjana Islam, dia kumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Sayyidina Ali ini dan dibukukan dalam sebuah kitab yang khusus tentang Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ini khususnya 4 sahabat ni, 4 sahabat yang utama ni. Baik, yang pertama, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa, ala innahu la nabiyya ba'di, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ali, anta minni, engkau adalah sebahagian dariku. Engkau, kalau dibandingkan kedudukan engkau dengan aku, bimanzilati Harun min Musa, samalah seperti keadaan Harun dengan Nabi Musa. Cuma sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas aku. Ini Nabi nak ayat kedudukan, kelebihan. Kalau kita tengok Harun, Nabi Harun dengan Nabi Musa ini, dia saling bantu-membantu dalam menyebarkan tauhid. Bila Nabi Musa pergi bermunajat,
keluar daripada tanah air dia, maka Harunlah sebagai khalifah dia, sebagai pengganti dia untuk menjaga umat Islam pada waktu itu. Jadi Harun dianggap sebagai wazir Nabi Musa. Begitulah Nabi kata, engkau pun begitulah. Lepas tu kita bincang selepas ni lah hadis ni, kita nak ayat kelebihan dulu. Kelebihan dulu. Cuma ni tak ada Nabi selepas aku. Maknanya kita boleh faham daripada hadis ni, kalau ada Nabi, mungkin, tidak pasti, mungkin Sayyidina Ali lah dia nanti kalau ada Nabi, tapi Nabi tak ada. Ni kelebihan kita Sayyidina Ali. Kita bincang ada kelebihan Sayyidina Bakar lah ke mana, kelebihan Sayyidina Umar lah ke mana. Semua ada kelebihan sahabat ni. Kita kena ingat paling kurang 3 klasifikasi hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadail ataupun manaqib sahabat. Yang pertama, sebut dengan nyata secara khusus. Mana satu hadis menyebutkan kelebihan seorang sahabat, ada juga. Ada setengah hadis tu menyebutkan beberapa orang sahabat dalam satu hadis, kelebihan beberapa orang sahabat. Ada hadis siapa sebut 10 orang khusus, orang panggil asyarah mubasyarah bil jannah. Ada juga setengah-setengah hadis sebut isyarat-isyarat secara umum tentang sahabat. Ada hadis yang menyebutkan gambaran keseluruhan sahabat, macam-macam manaqib tentang sahabat ni. Kelebihan sahabat Nabi gambar. Sebab tu saya kata, kalau kita nak melihat hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan sahabat dalam semua kategori sana, memang cukup banyak. Kalau dalam kitab-kitab jami', misalnya kitab Bukhari dan kitab-kitab lain lah, dia ada khusus kitab manaqib, bab manaqib. Manaqib maknanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama yang Nabi sebut tentang kelebihan-kelebihan sahabat dia. Waktu dia kumpul satu fasal yang khusus. Itu boleh baca situ lah. Jadi hadis ni duduk terletak dalam kitab Bukhari Muslim. Kitab hadis tinggi lah ni, muttafaqun alaih. Biasanya kita terjemah muttafaqun alaih, diriwayat bersama oleh Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang pertama. Lepas tu kita akan bincang selepas ni lah, apa maksud hadis ni. Sebab hadis ni sangat kuat digunakan ataupun dieksploitasi lah oleh puak-puak Syiah tu, untuk menyabitkan bahawa Sayyidina Ali ni dialah sepatutnya pengganti kepada Rasulullah bila Rasulullah ni wafat. Hadis ni diguna dalam kitab dia. Jebuk-jebuk lah dia bahan ni. Parut lah dia bahan ni dalam kitab dia. Kita akan tengok selepas ni sekadar mana ya hadis tu dari segi isyarat Nabi SAW. Yang kedua, an Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu qala Ali radhiyallahu anhu walladhi falaqa al-habbah wa bara'a an-nasamah innahu la'ahdu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ahdu an-nabiy al-ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya an yuhibbani illa mu'minun alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiqun, rawahu Muslim. Diriwayatkan kepada Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu, kata beliau, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata. Zir bin Hubaish kita, dia kata Ali pernah sebut. Ali kata radhiyallahu anhu, dia kata, demi Tuhan yang telah memecahkan biji benih daripada sebiji biji benih dimasuk dalam tanah, kemudian dia jadi pecah biji benih tu sehingga boleh mengeluarkan tunas dengan pecahnya dia punya tanah tu. Itu kerjaan Tuhan berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Tuhan yang telah memecahkan biji benih dan telah mencipta setiap yang bernyawa, sesungguhnya la'ahdun nabi al-ummi ilayya, Nabi telah menyebutkan dengan terang, dengan tegas kepada aku. Nabi buat satu janji, sebut sebagai janji, sebagai satu kenyataan rasmi. Tu kalau kita jelas ahdun nabi, Nabi telah sebut kenyataan rasmi tentang aku. Apa dia? Orang yang cinta kepada aku, dia orang mukmin. Orang yang benci kepada aku, dia munafik sebenarnya. Tu Nabi sebut kepada dia sendiri. Hadis ni riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih. Yang ketiga, an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aliyan minni wa inna minhu
wa huwa waliyyu kulli mu'minin, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya Ali adalah sebahagian dariku dan aku adalah sebahagian daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah pelindung kepada setiap orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' dia. Yang keempat, an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Dhiya wa 'addahu ba'd al-huffaz min al-ahadits al-mutawatirah. Diriwayatkan pada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang aku adalah pelindungnya. Nabi kata sesiapa yang mana aku menjadi pelindung dia, maka Sayyidina Ali juga adalah pelindung dia. Sesiapa yang aku ni dia anggap sebagai tuan dia, maka Sayyidina Ali juga adalah tuan dia. Ini kelebihan Sayyidina Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Dhiya, dan sebahagian hafiz hadis menganggap hadis ini termasuk dari kalangan hadis mutawatir. Yang kelima, Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu qala, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi faja'a Ali tadma'u 'aynah faqala akhayta baina ashabik wa lam tu'akhi baini wa baina ahadin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta akhi fid dunya wal akhirah, rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kata Sayyidina Umar, kata Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah ni cerita di Madinah, cerita ni cerita berlaku di Madinah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan di antara sahabat-sahabat, antara Muhajirin dengan Ansar. Salah satu pendekatan yang Nabi guna untuk merapatkan hubungan di antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansar adalah dengan mempersaudarakan sesama di antara mereka. Dia panggil, ini dalam istilah dia panggil ikha. Satu kaedah ikha, dia ni adik-beradik se-Islam lah, mempersaudarakan. Walaupun tidak adik-beradik kandung pun, tapi ni adik-beradik. Nabi sendiri yang buat itu, yang menentukan. Maka selepas itu datanglah Sayyidina Ali dalam keadaan mengalir air mata. Air mata dia bercucur air mata. Dia kata mana? Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah mempersaudarakan di antara sahabat-sahabat engkau, tetapi engkau tidak mempersaudarakan aku dengan sesiapa. Aku ni tak ada. Siapa pun yang engkau persaudarakan aku dengan dia, tak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, engkau adalah saudaraku di dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi kata, ataupun Imam Tirmidzi kata, hadis ini hadis hasan. Jadi Nabi, sebenarnya ulama kita jawablah hadis ni secara ringkaslah. Hadis ni mudah ringkas hadis ni, tak perlu huruf panjang hadis ni. Nak buat saudara ke dia, dia sepupu dah tu. Sayyidina Ali dengan Nabi ni sepupu. Bukan sepupu sabit-sabit, sepupu sungguh. Jadi Sayyidina Ali yang tujuan dia ayat gitu, mana saudara saya? Saudara ni mana hak dalam bab ikhraq tu. Dah dia ni Muhajirin, saudara dia Ansar mana? Nabi kata tak payahlah, mu pakai aku sudahlah. Mu ni saudara aku dunia akhirat. Tak payahlah kita dua dah ni. Duk Mekah dia saudara, dah dia sepupu. Jadi tak timbul masalah. Walaupun Syiah dalam kitab-kitab dia, Syiah ni, tengok dia kata, saya mana Nabi mengikhakkan dia dengan Sayyidina Ali. Ikhak azriya, mungkin dia ikhak dah. Mungkin sepupu tu. Tak malu kat orang kecek lagi tu. Tak okeylah Sayyidina Nabi kata, aku jadikan mu sebagai saudaraku. Tak payah ayat, orang kenal aku, dia sepupu dua tu. Sebab tu Nabi tidak mempersaudarakan dia tu. Jadi beberapa Syiah dia guna dalam kitab dia. Tengok Nabi mempersaudarakan Sayyidina Ali. Itu ulama kita suka. Ulama kata lucu sungguh. Sebab Nabi cerita, sebab tu Nabi tak buat.
Kalau kita kecek Kelantan, mu ni mu ngaku ni dunia akhirat dah. Pertama sekali satu perjuangan, yang keduanya qarabah, anak beranak tu. Lepas tu dia nikah dengan Fatimah. No, nikah dengan Fatimah. Lebih ada ikhak dah tu. No. Jadi nafi. Baik, hadis seterusnya. Selepas ni hadis ni kita akan bincanglah selepas ni. Hadis seterusnya an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazal bi Ghadir Khum akhadha bi yadi Ali faqala alastum ta'lamun anni awla bil mu'minina anfusihim qalu bala qala alastum ta'lamuna anni awla bi kulli mu'minin min nafsihi qalu bala faqala Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulah Allahumma walim man walah wa adim man adah falaqiyahu Umar ba'da dhalika faqala lahu hani'an ya ibn Abi Talib asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minatin rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa fi as-Sawa'iq annahu hadithun sahih la miryata fihi. Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi singgah di Ghadir Khum, nama satu tempat Ghadir Khum. Ini hadis antara utamalah digunakan oleh Syiah. Hadis dia panggil hadis Ghadir Khum. Hadis ni dia buat sebagai satu perayaan memperingati hadis ni. Syiah, hadis Ghadir Khum dia panggil. Pokok Syiah. Kalau Syiah dia mesti tahu hadis ni. Bahan ni dia guna sama. Cerita ni akhirnya disebut sama. Dia guna hadis ni lah untuk menyatakan kelebihan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali lebih pada Sayyidina Bakar. Hadis ni dia guna. Dia panggil hadis Ghadir Khum. Ghadir Khum nama satu tempat. Jauh ni, dia 200 km lebih kurang daripada Madinah. Ni Ghadir Khum, tengah di antara Mekah dan Madinah. Cerita ni semasa Nabi balik daripada Haji Wada'. Ketika mana Nabi singgah di Ghadir Khum, Nabi pegang tangan Sayyidina Ali. Hadis ni ringkas, kita bincang selepas ni. Lalu Nabi berkata, bila Nabi pegang tangan Sayyidina Ali, Nabi kata pada sahabat, ramailah sahabat ni masa balik pada haji 10,000 lebih kedua haji dengan Nabi. Alastum ta'lamun, apakah kamu semua tahu? Nabi tujukan pada sahabat-sahabat dia, apakah kamu semua tahu bahawa aku lebih utama kepada orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri? Kamu tahukah bahawa aku ni, masa tu dia pegang tangan Sayyidina Ali, aku lebih utama kepada orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri. Maka sahabat yang ada pada waktu itu kata, bala, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda lagi, alastum ta'lamun anni awla bikulli mu'minin min nafsih, apakah kamu semua tahu bahwasanya aku lebih utama daripada setiap orang mukmin daripada diri dia sendiri? Mereka jawab, ya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun tanya lagi, Allahumma, wahai Tuhan kami, man kuntu maulah, sesiapa yang aku adalah pelindungnya, maka Ali juga adalah pelindungnya. Wahai Tuhanku, waliman wala, bencilah kepada orang yang membenci Sayyidina Ali. Sayanglah, cintalah. Wali itu mana cinta. Sayanglah, kasihlah wahai Allah, man wala, kepada sesiapa yang mengasihi Sayyidina Ali. Wa adim man adah, dan bencilah, yakni bermusuhlah dengan orang yang memusuhi Sayyidina Ali. Maka selepas daripada itu, Sayyidina Umar menemui Sayyidina Ali dan dia kata kepada Sayyidina Ali, tenanglah wahai anak Abi Talib, yakni Sayyidina Ali, engkau berada pada waktu pagi dan pada waktu petang, engkau sentiasa menjadi pelindung orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Mana Sayyidina Umar terima Sayyidina Ali ini sebagai salah seorang yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menjaga umat Islam. Tu Nabi sebutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i.
dalam kitab As-Sawaid disebutkan bahawa hadis ni sahih dan tidak ada cacat celah lah hadis ni. Tidak ada keraguan. Baik, sekarang ni kita nak tengok hadis-hadis ni. Sebab setengah-setengah hadis ni dimanipulasi oleh puak-puak yang mengkafir ke sahabat, iaitu puak-puak Syiah ni. Puak-puak Syiah ni. Yang pertama, antara hadis yang kita bincang tadi, iaitu hadis dia panggil hadis maula. Hadis maula ni. Mana hadis maula ni? Anta minni, apa ni, hadis manzilah, hadis manzilah. Maula sana. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, itu hadis maula. Ini hadis manzilah. Anta minni bi manzilati Harun min Musa. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Memang hadis hidup dari Bukhari Muslim, hadis sahih. Anta minni bi manzilati Harun min Musa. Engkau ni bandingannya, wahai Sayyidina Ali, mu ni kalau nak banding supalah, kalau nak banding dengan aku, supalah Harun dengan Musa. Apa maksud Nabi sebut gini? Apa latar belakang hadis ni? Ya, Nabi boleh sebut gitu, mesti ada latar belakang dia. Dia boleh sebut gitu sebab apa? Kalau nak baca sendiri, lah. Dari segi kalau ada hak mana, kalau boleh harap, boleh baca sendiri dari kitab Al-Awasim Minal Qawasim, Ibnul Arabi. Itu dia bahasan dia. Al-Awasim Minal Qawasim. Dia ditulis oleh Ibnul Arabi. Itu dia bahasannya. Dia huraian. Apa maksud? Kalau nak panjang lagi, bal dalalta Khalid Al-Asqalani, tebal lagi pada Quran dia faham. Itu panjang lagi. Itu lebih detail lah, sebab kitab baru. Baik, maksud anta minni bimanzilati Harun min Musa, kata-kata Nabi kepada Sayyidina Ali, engkau bandingan, kalau nak dibandingkan kedudukan aku denganmu, sepertilah kedudukan Harun dan Nabi Musa itu. Nabi Harun dan Nabi Musa tersebut dalam setengah-setengah riwayat. Dalam beberapa riwayat, ini oleh panggil asbab wurud hadis ini. Apakah yang melatari hadis ini? Latar belakang hadis ini. Nak boleh Nabi sebut gini sebab apa? Cerita yang boleh timbul itu. Dalam setengah riwayat ada disebutkan bahawa Nabi SAW telah berkata kepada Sayyidina Ali, ketika mana Nabi melantik Sayyidina Ali menjaga Madinah, ketika Nabi keluar berperang dalam peperangan terakhir Nabi, iaitu peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, Nabi telah melantik Sayyidina Ali jadi khalifah dia untuk jaga keluarga dia dan jaga, jadi ketua di Madinah. Sebenarnya kita sebut gitu. Nabi lantik Sayyidina Ali jadi ketua. Enggak lantik jadi ketua masa Nabi pergi ni, bukan Sayyidina Ali seorang kan. Banyak kalau kita baca sejarah tu. Orang ni Nabi lantik untuk jadi khalifah dia di Madinah ketika Nabi keluar berperang. Ni Tabuk ni mengikut beberapa riwayat, Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah Nabi semasa Nabi keluar berperang dalam peperangan Tabuk. Kata Nabi, innama khallaftuka lima warai farji fakhlufni fi ahli wa ahlik. Itu Nabi kata, sebenarnya, sesungguhnya aku lantik engkau menjadi pengganti aku di masa ketiadaan aku. Kembalilah, pulanglah, dan engkaulah yang mengganti aku untuk menjaga keluargaku dan keluarga engkau. Nabi sebut tu kan. Jadi kisah ni, kenyataan Nabi ni sama dengan kenyataan Nabi Musa kepada Nabi Harun alaihi wassalam, ketika mana Nabi Musa pergi ke miqat, ketika nak bermunajat kepada Tuhan dia. Okay, Nabi Musa dia ada keluar, lama dia keluar kan tak? Untuk bermunajat. Cerita dia dalam Quran ada sebut banyak cerita Nabi Musa ni, bagaimana dia keluar bermunajat. Bukan sehari dua, lama 40 hari. So kata tu berapa tahun, macam-macam lah khilaf pula tu situ tu. Tu lama. Jadi masa dia tak ada siapa, dia ganti dia untuk urus masyarakat dengan cara agama tu, Nabi Harun. Dalam Quran sebut ukhlufni fi qaumi, kamulah jadi pengganti aku untuk jaga kaum saya, untuk jaga kaum kita Bani Israel ni. Mulah jadi ganti aku bila aku tak ada.
kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Jadi kalau kita tengok dari segi kalimah pun lebih kurang. Baik. Sebenarnya kalau kita perhati dengan teliti, hadis ini sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ali lah yang berhak untuk menyandang, menjawab jawatan khalifah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita nak guna hadis ni, anta minni bimanzilati Harun min Musa, anta minni bimanzilati Harun min Musa, nak guna hadis ni untuk menyabitkan bahawa Sayyidina Ali lah yang layak menjawab jawatan khalifah selepas Nabi wafat. Memang tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak boleh nak buat dalil sikap apa? Kerana apa? Pertama sekali kerana Rasulullah lantik sementara. Nak nanti ke Nabi pergi perang Tabuk itu lantik sementara. Lantik khalifah sini masuk khalifah untuk jaga Madinah. Kalau khalifah dia bukan Madinah saja. Kau saya nak bakal jadi khalifah lepas Nabi apa? Khalifah untuk Madinah ke? Dak, khalifah ni dia jawatan dunia. Jangan kita ingat dia gini khalifah ni sama ada khalifah Uthmaniyah atau khalifah Abbasiyah, khalifah Umawi. Dia khalifah ni bukan merujuk pada tanah air setempat. Bukan merujuk tanah Arab saja. Khalifah ni satu jawatan, institusi tertinggi dalam politik Islam. Sebab ni tak ada khalifah. Kalau umat Islam memerintah misalnya kata Malaysia, Saudi, sini. Itu bukan khalifah. Khalifah ni besar yang merangkumi seluruh negara-negara Islam. Khalifah itu tak ada. Selepas kejahatan Turki tak ada lah. Dia tak ada sistem tu dalam sistem pemerintah tidak Islam. Tak ada sistem khalifah itu. Islam je ada. Islam je ada. Memang tak pernah ada lah. Tak serupa. Dia waktu khalifah tu dia satu institusi khusus bermula di zaman sahabat lah. Dan perkara ni sangat digeruni, sangat ditakuti. Kewujudan sistem khilafah selepas daripada Turki ni, ni sangat digeruni Jelas berdasar pada hadis ni bahawa Nabi lantik Sayyidina Ali tu lantik. Baik, kalau kita katalah bila Sayyidina Ali, bila Nabi lantik Sayyidina Ali jadi khalifah, lepas tu bila Nabi klik jatuh jawatan ke lagu mana? Lagu tu Tumma kau panggil lagu tu khalifah ke dia lagu tu. Khatu tu kalimah khalifah sebagai pengganti dalam makna bahasa. Mula ganti aku, dia guna makna khalifah. Tu khalifahnya. Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Umar, Allah tak panggil khalifah Nabi, Allah panggil khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia mengganti Sayyidina Abu Bakar. Nabi bila Nabi wafat, tu Sayyidina Abu Bakar tu khalifatu Rasulillah. Sayyidina Umar dia khalifatu Abi Bakar. Dan dialah yang mula digelarkan, dimasyhurkan dengan Amirul Mukminin. Khalifah ni dia umum sangat. Dia merangkumi pemerintah yang paling besar dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi tak rasa bodoh. Sebab tu kalau kita tengok ke Syiah guna ni hak guna ni pun ayatullah dia kita kata Allahnya boleh jawab dalil hadis ini pada umat ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama ahli sunnah ini kepala bolehnya guna hadis ni buat dalil. Tapi gitulah hadirat. Seperti mana ada orang yang kalau kita tengok nak jadi sesat ni tak belah mana. Benar tak nak sahabah pun kita ini kepala orang lain hanggup. Kita ini kepala pun Allah nyai kuk nyata. Ya orang lain titik air mulut tengok. Hari ni saya duduk tengok ni puak-puak sesak ni hak ditarim ni. Habib Umar. Kita duduk tengok hari ni video dia terbaru. Dahsyat. Sesak tu. Tapi dia tak mayu ayat kita sini. Kalau hadirat berminat, cari pelajar-pelajar kita hak sana hak tengok dia boleh cerita sebenar. Lepas tu ni lagi ni ada video ke apa, video yang disahkan benar itu, bukan mereka buat tu. Sah tu lah, teruk pun teruk dia.
Kalau kita nak selamat, jangan buat marilah orang-orang lagu tu. Dia boleh merosakkan ajaran Islam. Ni pokok sesak. Pokok sesak kan. Ni. Jadi pokok sesak ni, contohnya Syiah ni, dia guna hadis. Tengok ni dalil. Bagi dia dalil utama tu. Dalil utama. Jadi kalau kita tengok hadis dalam konteks Sayyidina Ali sebagai pengganti Nabi, kita boleh terima, tetapi pengganti sementara. Sehingga Nabi selesai berperang di Tabuk. Selepas Nabi balik, jawab saya itu tak ada dah lah. Kerana Nabi suruh balik. Tu je maksud maksud kenyataan tu kan. Kenyataan sana. Inni khallaftuka lima wara'i tadi. Hadis tu. Anta minni bimanzati Harun min Musa itu. Tu lebih ringkas lagi. Waktu ni ayatnya ganti tu. Dalam riwayat lain kita tengok, ganti tu ganti sementara. Begitu juga dalam riwayat lain sebut gitu juga. Jelas sebut tu. Jadi baik kita kata dah. Baik kalau kita nak terima lah, memang tak betul. Kias tu kias ma'al farid dia panggil dalam istilah. Apa ni? Tak betul lagi kan? Kalaulah betul Nabi Harun, bila Nabi suruh Sayyidina Ali jadi ganti dia di Madinah ketika perang Tabuk, disamakan, dikias dengan Harun dan Nabi Musa. Boleh terima kau kias tu. Kalau atas rasa kita kata kias ni menunjukkan Sayyidina Ali layak jadi khalifah, seperti mana Harun jadi khalifah. Khalifah mana? Khalifah merintah negeri kau? Kau khalifah mengganti Nabi sementara ketika Nabi tak ada. Kalau kita nak ambil ini makna khalifah seperti jawab Sayyidina Abu Bakar, tak kenalah dibandingkan antara Nabi Harun dengan Musa. Sebab apa? Sebab bandingnya itu tak kena. Sebab Nabi Harun dan Musa ni siapa mati dulu? Siapa mati dulu? Semua orang tahu Nabi Harun mati dulu. Kan Nabi Harun dia mati dulu, lepas tu Nabi Musa. Jadi orang ni siapa dia mati dulu? Nabi ke Sayyidina Ali? Kok tentunya Nabi mati dulu. Sayyidina Ali tak mati lagi. Lama lepas tu, 32 tahun lepas tu dia mati. Jadi makna qiyah tak benar. Jadi sini bila Nabi sebut ni makna khalifah sebagai pengganti sementara ketika dia pergi ke Tabuk, sekadar tu sahaja. Demikian juga dia panggil hadis mualak tadi. Hadis mualak. Dalam hadis mualak ni sebut Sayyidina Ali dia panggil hadis mualaf, iaitu Sayyidina Ali ni dikatakan, misalnya Nabi sebut, Nabi kata, Allahumma waliman walah wa adiman adah. Wahai Allah, kasihilah orang yang mengasihi Sayyidina Ali, dan bencilah kepada orang yang membenci Sayyidina Ali. Lepas tu ada juga hadis lain yang menyebutkan bahawa ataupun misalnya kita ambil hadis ni lah, anta minni biman man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Sesiapa yang anggap aku ni, Nabi kata sesiapa yang anggap aku sebagai wali dia, maka Sayyidina Ali lah wali dia. Hadirat wali ni tau. Wali ni dalam bahasa Arab dia sebelah makna. Biar kita tahulah. Wali nikah. Wali nikah. Wali juga tu. Tok wali. Wali juga tu. Waliul amri, pemerintah politik, itu wali juga tu. Wali dengan makna gubernur, sebelah makna wali. Sebelah mana? Sini saya tidak ambil. Saya rujuk dalam kitab dia, Senara Sesor. Dalam kitab wali, makna gini. Tu sebelah makna. Dalam kitab Munji, sebelah. Tu sebelah makna wali. Jadi hadis Nabi yang Nabi sebut ni memang hadis saya. Kita tak nafi tu. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sesiapa yang aku ni jadi wali dia, maka Sayyidina Ali wali dia. Tu wali ke dia maksudnya? Wali ni maknanya dia panggil, dalam istilah dia panggil waliul mu'min, orang yang jaga Islam. Muka dia pemimpin. Tu Nabi intiraf Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Tak pengiktiraf sebagai pemimpin. Banyak hadis sahabat-sahabat Nabi intiraf, bukan Sayyidina Ali sahaja. Jadi semata-mata kita guna hadis tu, ayatnya Sayyidina Ali lah patut jadi khalifah. Dah hadis tu. Maka sesiapa yang jadi khalifah selepas Nabi, dia perampas khalifah daripada Sayyidina Ali. Dia perampas, maka darah dia halal, gini dia hukum dalam kitab-kitabnya. Antara sebab kufur Sayyidina Bakar mengusyiahkan dia rampas hak Sayyidina Ali sebagai khalifah tu.
Tu hak peliknya Sayyidina Ali tak pernah guna hadis tu. Nak ayat dia layak jadi khalifah. Sayyidina Ali tak pernah guna. Mana yang lebih demo Sayyidina Ali? Tuan punya diri pun tak pernah guna tu sebagai dalil. Sayyidina Ali melakukan bai'ah pada Sayyidina Bakar, melakukan bai'ah pada Sayyidina Umar, melakukan bai'ah pada Sayyidina Uthman ibn Affan, seperti yang kita bincang dah sebelum. Jadi kekeliruan ni perlu ni hak ni hadiah. Tak boleh jadi di kalangan kita di masjid. Tak berasa belahan no. Ni pelajar-pelajar universiti ni. Kalau buka website Syiah hak Malaysia kan, nah, pelajar-pelajar terpengaruh hak tak jadi Syiah lagi. Duduk guna hadis ni lah, Sayyidina Ali ni teraniaya, Ali mazlum tu buat Syiah pada 10 Maret tu. Sayyidina Ali teraniaya. Apa teraniaya? Sebab tak boleh jawatan khalifah. Tapi orang boleh terima ni ada. Tak usah pelik lah. Bagi sesat nanti ada ya. Ada peminat dia. Tak usah pelik. Kita tak usah orang nak. Memang orang sesat ni bagi tak nak sabar lah. Enggak manusia ni buat ramah manusia je minat bagi tak nak sabar. Memang lagu tu manusia. Sebagai ujian kepada manusia. Kita bukan nak kata tapi tak boleh. Kita kena sebut juga supaya pin. Allah boleh tak lalu. Tapi tak nak awal tu. Cuba tengok ayat tu. Cuba kikap dia. Saya sebut ni tidak ngopah. No. Buat dia dhalla wa adalla. Dia sesak dan menyesatkan orang lain. Boleh kita sebut sebagai peringatan. No, ayat tahu tu. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita berlaku kesesatan sebagai iktibar kepada kita. Mana kamu kena jaga molek diri kamu dan anak pinak kamu. Boleh jadi kamu terjaga tapi anak pinak kamu boleh tentu lagi terjaga. Tengok tu bahaya tak nak sabar lagu tu. Orang ikut kebuk. No, nyai kok tu kan. Pada tak betul sikit kan. Ayo pengki tu. Kalau pergi kapur dia kamu sungai boleh tahu. Baca tu. Baik, ada. Kau tengok dalam video buat dia kan. Buat Hindu pun sujud kaki dia. Hindu pun bening main iPhone. Dia pelik. Enggak Syiah ni jenis hebat, jenis intelek buat dia. Ahli falsafah buat dia tu. Tulis kitab main. Aling ngapa buat dia. Nabi sebut dah dalam hadis-hadis fitnah, ahadithul fitan. Mana salah satu watak bentuk gambaran orang-orang sesat ni dia ngapa Quran, baca Quran sedap, ibadat kuat pada kamu. Dia kecek tu, Dajjal tu lah mana sifat Dajjal. Bila dia kecek sudah. Dajjal ni mata punah sebelah, tinggal tepat. Dajjal ni bukan mata duk tengah dia ada tak? Oh tu Dajjal Inggeris tu. Dajjal hak tu akhir zaman hak perang dengan Nabi Isa tu dia duk sini. Mata dia dua apa kita juga, cuma dia cabut sebelah. Tu dari riwayat sahih. Jadi kalau orang tengok tu dia akan nampak tempat mata tu ada, tempat mata tengok, butir tu tak ada. Butir mata tu. Tapi dia ni memang Allah bui pada dia rupa. Jadi orang nampak setara tu orang boleh tertarik dan dia kecek sedap. Fetah dia bercakap. Ini sebagai isyarat kepada kita. Kadang-kadang bila nak boleh jadi sesak ni tak mesti kadang-kadang lagu tu mata buta sebelah orang ikut lagi. Sebab apa? Sebab sesak makna itu gambaran ayat kepada kita. Kalau anda sebut tu Dajjal, saya kita sebut dalam ayat tu ramai juga orang ikut ni. Gapo dia kita boleh faham daripada cerita ni, cerita Dajjal, fenomena semasa ayat tu. Gapo dia kita boleh faham? Apa yang kita boleh buat kesimpulan? Masyarakat kita terlalu nipis dia punya keimanan. Masyarakat awam terlalu dangkal pemahaman mereka, sehingga bila mai besar dia tak mampu nak tolak dengan iman. Masa tahu itulah iman orang awam. Sebab tu kita tak boleh biar ajaran salah ni mari tamu-tamu dia mari dengan pakai serban tak pandai atas kepala, bahaya atas bahu pula serban. Dia mari dalam rupa lagu tu sekali mari penuh masjid. Mari dia bawa cita-cita atau nak apa. Sayangnya begini hadirin, kita dalam konteks Islam ni untuk bahkan saya suka guna begini, tak usah kecek mana. Nabi tak buat, tak senang duduk situ. Tak suruh takwil boleh kau tak boleh ada ulama tu dalam kitab Allah tu. Tak usah. Nabi buat ke tak? Lepas tu sahabat buat ke tidak? Tu. Kalau nak selamat ikut tu. Kalau kita ayat ustaz ni, tok guru ni ayat ada. Tak tahu, tak habis bicara tu. Kan Nabi lagu mana?
Ha. Kita ni nak sudah Nabi kan, sudah mana agama kita? Biar tentu gitu. Tak kira siapa, tok peti ke tok apa pun tak kira. Dia kena ikut Nabi lah ke baru selamat dia. Dia kena gitu umat Islam. Kalau umat Islam tak boleh nak bertegah ni, mana lagi kita nak bertegah? Kita boleh aja tak suruh balas lah paksa ke biar hamil kamu tak apa tu, agama tak boleh buat gitu. Agama tak boleh. Dia kena bertegah agama. Tak kira siapa. Lagu ni kalau Nabi buat. Minggu depan kita tunjuk video, kita nak tengok, nak belajar cara zikir nopak ni jaga buat kita ni. Tu mari Indonesia tu. Dia mari Indonesia ni kalau dalam majlis biasa dia ni tidak nopak saja. Dia buat di Indonesia juga tapi majlis tertutup bobok dia. Tak boleh ni. Kalau setahun ni masjid tak boleh ni. Teratuk kepala ni. Kalau nak zikir cara bobok dia, ni kalau setahun ni dia punya ceiling ni tak itu. Teratuk tu. Tu tak, dia kena tinggi lagi. Dia menampak kau tu jumpa. Saya kelih tak kalau orang kafir tengok lah lagu ni. Oh lagu ni kau Islam bakal Muhammad lagu ni juga. Bakal dulu sahabat lagu ni. Tariqah al-aliyah al-haqqaniyah Syekh Nazim yang diturunkan kepada Syekh Hisham Kabbani tu. Yang diambil oleh Piyu Faiz pula tu. Tu pokok dia tu. Kena tu parah dia. Dia satu-satu ajaran ni dia tidak sudah situ ajaran tu. Dia tidak sudah situ aja dia menampak bukan situ saja, dia hanya benda-benda lain. Lah nizam internet. Lepas tu kita kata umat Melayu kita, umat Islam Melayu kita pun pergi ke tempat dia tu. Abi Omar tu lagu mana aja boleh 4-5 tahun pelajar kita di sana, kita boleh tanya pelajar kita lagu mana amal hak sebenar sana. Tak dia mari sini, dia tak mari semua lagu sikit. Dia kalau dia mari segun ni lalu kita hambat dah. Dia tidak mari segun ni saja mari sikit. Orang kita putih mau telan nampak tak hati lagi. Main depan telan pula putih. Kalau dia mari guk satapuah lalu mati kita. Dia mari putih. Tak apa lagi bahak putih tu bahak. Kebuk bahak, tahu bahak. Tak ada apa-apa. Tahu depan mari pula putih. Lagu tu nak boleh jadi sesak ni hanya kadang-kadang 10 tahun baru sesak. Sebab tu kita ni nak selawat, kalau nak gapo tak Nabi buat lagu mana. Tak tahu cara lah. Nak bahas kalau kita tak mari berjebuk-jebuk kita dah Nabi lagu mana Nabi buat. Sahabat Nabi lagu mana. Tu cara jaga agama. Tu standard umat Islam. Sebab kalau orang kapur, sebab tu timur masalah aja dah. Nak bincang nak ini orang kapur tiga dia. Hak mana orang kapur ti? Sebab tu sahabat Nabi bila dia berhadapan dengan orang kapur, dia guna kaedah ni Nabi tak buat. Tu untuk orang kapur. Selamat orang kapur pergi hak tu. Kadang-kadang ustaz pun kena pergi hak tu lagi, kelas ustaz pun. Nak suruh selamat. Kita nak alim baca kitab apa orang boleh baca kitab kan? Sesak je jangan tiba main. Syiah dulu lagu tu tahun 79 tak bahaya Syiah. Moga masa tu kitab pun nak cari tak ada Syiah zaman. Nak rujuk mana? Masa tu rujukannya dalam bahasa Urdu, bahasa Parsi, bahasa Arab tak siapa kita tahun tu. Bahkan tahun 91 tu kitab tak ada lagi. Saya baca tentang Syiah dan pinjam kitab Maulana. Fotostat dia nak beli kedai nak cari internet pun tak ada zaman tu. Lan tak apa kita pergi cari. Hantar mesej pada sahabat-sahabat kita di luar negara, dia scan, dia hantar mari. Kita boleh ambil. Gak lah ni ulama kita dia scan kita. Scan buat dalam bentuk PDF. Kita boleh ambil. Gak lah ni kita boleh beli. Nggo Syiah dia kuat. Dia tak sebar tempat kita, dia sebar tempat lain. Gak umat Islam sana berusaha menyebarkan kitab-kitab asas Syiah biar orang tahu Syiah negeri sebenarnya. Jadi kita kena tahu apa. Sebab tu hajat kita kena tengok. Lagu ni kau Nabi ajar. Itu penting. Kalau kita tak ambil cara tu sesak, mudah jadi sesak. Gitu. Kalau tidak, kena kita kalau kita main wak gengor lagu. Boleh menyakit kepala. Goni ada tak? Saya nak ayat video. Goni bila dia pegang ke tak? Dia pegang ni barang akidah ni. Dia pegang dia tak lepas dah. Nak lepas payah. Semua tengok pokok arkan. Mati je nama dia. Akidah dia tak mati. Paklah ni ada lagi. Bahkan kemarin baru saya bercakap dengan seorang yang mana isteri dia penganut tegar Al-Arqam. Dia kata isteri saya walaupun tak tidak arkan pakai ni, pakai tak boleh nak tukar lagi. Kira-kiranya akidah sedap dah. 20 tahun dah dia tinggal. Tetapi sampai hari ni masih ada lagi mikir-mikir pakai cara hidup ni. Payah nak buat apa ni. Sebab dia kena lama. Sebab tu kena beringatlah hati-hati lah. Kena beringat. Waktu dia mari nak boleh masalah. Tapi kalau dia klik pun anak buah dia ada.
Lon ni duk ngatik musim-musim sport pondel tu, buat dia klik gi puak kita buat pula lon. Ada video lah, ada video. Ni tu ceramah rata di masjid. Aku nak beringat ada. Rasanya insya-Allah kalau pihak masjid setuju, kita nak tunjuk video tu. Nak suruh tengok. Bukan kita nak kata ni lah dia. Tengok kata ni lah. Ni berlaku di Selangor. Kau duk gagal masuk dalam rata duk ceramah. Lagu mana dia sebenarnya? Dalam majlis zikir dia, majlis selawat dia, tempat tertutup lagu mana? Allah kalau hadirat tengoklah, kalau kata Nabi lagu tu cara Nabi, rosak. Terkejut saya tengok. Dia duduk tengah sorang, orang duduk likung, pakai serba hijau, gaun hijau, duduk selawat. Kawan tu duduk musim, tangan duduk gitu. Musim vokasi. Oh dahsyat je. Tapi dia mari masjid kita, tak musim lagu tu. Musim lagu tu banyak ketuk hilang. Dia tidak musim lagu tu. Tetapi hadirat kalau ikut dia, jadi lagu tu. Nabi tidak lagu tu. Kita tengok dalam riwayat sahabat Nabi ketika dia tenggelam dalam zikir, dia bergerak gitu ya. Sebut dari riwayat. Tak ada musim-musim, tak cukup tanah musim ini. Tak ada. Lepas tu jadi lagu tu apa je lagu tu? Mari mana tu lagu tu? Tu persoalan yang kita tanya. Dah bila tidak daripada Nabi, tidak daripada sahabat, tidak daripada Imam Syafi'i, tidak daripada Imam Malik, tidak daripada Imam Ahmad, tidak daripada Imam Abu Hanifah, tidak daripada Imam Ghazali. Tak ada Imam Ghazali. Mari mana ni? Mari Mekah tak juga. Mari Madinah tak juga. Tapi mari mana? Tak tahu mari mana. Mari di Hadramaut. Mari situ. Buka internet tengok sendiri. Mula orang tua pun main internet. Tak apa nak mari dah Jumaat. Tak ada masa. Kuat main internet. Facebook ke apa. Cuba tengoklah. Saya bimbang hadirat. Saya bimbang. Kita bimbang semua kalau. Jadi sesak ni itu bermain. Jadi puak-puak ni lah sebenarnya. Puak-puak Syiah ni lah. Maksud saya puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah ni hadirat. Kena ingat. Bagi kita yang baca kitab-kitab tentang Syiah ni tarikat. Saya bukan kata semua tarikat. Tarikat ni sebenarnya salah satu platform utama Syiah untuk menyebarkan Syiah. Tarikat ni. Saya bukan kata semua tarikat. Ada tarikat Amalat. Sebab tu Syekh Junaid Al-Baghdadi kata, tarikat kita, Junaid Al-Baghdadi sebut dengan terang, kita berada di atas tarikat yang mana dia sebut, dia kata tarikat kita ni tertutup. Segala pintu tarikat ni tertutup kalau dia tidak ikut sunnah Nabi. Tarikat kita ni tarikat yang ikut Quran hadis. Kalau tak ikut Quran hadis, tertutup rapat pintu. Mana Junaid Baghdadi letak satu panduan asas dalam tarikat, dia tak boleh canggah dengan Quran hadis. Tu asas kata tak canggah. Dia kata bercanggah, kau musim lagu tu. Tak nampak lagu tu. Lepas tu kau tak canggah, kau memang canggah ke mana? Tu relate tu. Dah tak secau canggah supo kedok Nabi. Putus ni tak akan payah tidak kau nak kasih apa-apa ni. Dia kata ini sudah melampaui batas. Baik, kalau batas tu setakat mana batas? Payah dia je tak. Kita tu sudah melampaui batas yang dia. Baik, royak batas dia setakat mana. Dia jadi tak erti apa. Sebab itulah sebenarnya kalau kita kaji, baca kitab, ulama sebut ittiba, ikut Nabi tu. Bila kata nak ikut Nabi, kena tahu dia jelas Nabi buat lagu, baru boleh ikut. Jadi dalam bab zikir, bab gapo ni, kita boleh faham zikir daripada Nabi. Sebab kata selawat, misalnya selawat. Bab selawat dan gapo hadirat. Kalau siapa dia berani kata selawat dia kelebihan gini? Selawat mana Nabi kata lebih tu? Selawat Nabi aja. Kita baca selawat lain hak tidak Nabi. Lepas tu kita nak kata kelebihan supaya Nabi ayat. Bahaya tu. Tak boleh. Marilah selawat dia bukan hak tidak Nabi aja. Dia tak boleh kelebihan supaya Nabi ayat tu. Hak Nabi ayat selawat hak dia aja. Kalau pakat gitu-gitu, apa boleh buat? Ni selawat keluarga saya. Upah orang Arab punya aibnya tulis molek kita ni biar sudah. Lepas tu hak ni pula keluarga habis. Semua keluarga ada selawat masing-masing. Lepas tu kita akan dapat kelebihan moga ni selawat juga. Boleh lagu tu. Kalau lagu tu pun jangan agama dia tu. Kalau lok buat ni. Boleh. Dia kena agama ni dia standard. Selawat memang ada kelebihan gini. Bukan siapa dia sebut nama Nabi tak selawat, Nabi kata itulah al-bakhir, orang hak bakir sebenar.
Al-bakhil man apa ni ya, lamma zikirtu lam tusalli alayya, Nabi. Orang bakhil sebenarnya bila sebut nama aku dia tak selawat pada aku. Tu bakhil. Selawat lagu ni. Selawat lagu. Imam Syafi'i kata makruh idza dzikra Muhammad lam yadhkur sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut nama Nabi, orang yang sebut sendiri Muhammad sekatu. Nabi Muhammad sebut, dia tak kata sallallahu alaihi wasallam. Makruh sebut tadi tu. Ini pendapat Imam Syafi'i lah. Jadi gitulah dia tidak kena beringat benar. Saya nyusul pahabi kita ni kita nak bincang khusus kita biodata sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat lain. Bukan sebab saya nak bakar, kita tak bincang lagi. Saya nak bakar dari segi lagu mana dia urus ekonomi, lagu mana dia urus apa ni masyarakat. Kita tak bincang. Ni kita nak hilang ke apa ni kita kata pemalsuan fakta ataupun cerita-cerita yang dipesongkan berkaitan dengan peribadi sahabat baru kita nak cerita. Kita tak bincang lagi apa. Saya nak bakar 3 tahun setengah dia merintah tu apa dia buat. Kita tak bincang lagi. Waktu tu ada kitab khusus seteban ni kita. Faslul Khitab juga nama. Yang ditulis oleh Dr. Ahmad As-Sallab. Dia tulis khusus. Gapo dia saya nak bakar buat. Ada beza ketika dengan Nabi. Dia sambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah hadirin hadirat. Tujuan saya sebut begitu tu sebenarnya kerana kebimbangan. Bimbang sungguh lah ni. Orang kita lah ni dia suka bagi-bagi lagu ni. Sebab apa dia orang alik. Mula ni orang suka hiburan. Jadi mari dah bentuk hiburan. Dia selawat juga. Padahalnya hak bawa tu hadirat. Hak bawa tu, hak mula-mula menjadi pelopor tu semalam baru saya, semalam klik kurang dah lebih semalam jumpa dengan pelajar hak duduk sana sendiri. Dia kata di kalangan anak murid pokok Habib sana lah. Dia cerita bukan Habib Umar sendiri. Dia kata dia berapa kali sehari jumpa dengan Nabi mari dalam bentuk yaqazah. Siapa kadang-kadang 5 kali dia duduk ayat sama kemari dia makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh ayat sama kan orang duduk sana boleh tahu lah. Nabi mari lepas tu jadi sahabat ke dia. Cuba aja kita ngapa aku ngajar hadis 40 tahun tak jumpa dengan Nabi ke dia aku setengah malam. Dia muda-muda belum makan Nabi. Dia makan sekarang dengan Nabi duduk ayat sama kan orang tu. Pelajar tu dia sama kata tu pelajar tu tadi semalam buat berjumpa dengan dia. Dia ada paruk sading kata saya pergi sendiri je. Saya 5 tahun duduk mengaji situ. Dahsyat. Orang tak tahu ya, dia kata. Orang tak tahu. Bukan sana dia ada sungai. Dia anggap sebagai air tu air suci. Dia ada sungai sana. Pokok dia pergi mandi ke pupa dengan di sungai Ganggang. Sopo. Ada video. Tak saya ngesah dengan pelajar tu betul kok gini. Saya ada sebab dengan saya ni ada dia ada pun majalah Habib sampai kepada saya. Risalah Habib Sakro'em kemudian ni ya. Kita tengok terkejut dia tu. Tapi dia mari sini nak molek tak apa. Sana dia tak mari belakang tu tahu dah kita tak boleh terima kalau belah semua tapi sikit-sikit dia mari. Gitulah hadirat. Mana jangan peluang lah. Mana tutup email ni wajib dia kena jaga masjid dia ni. Dia tak boleh ikut orang mari tak boleh dia. Berdosa tutup email kerja lagi tu. Kena beringatlah hadirat. Kalau sesak orang awam kerana kita parut hadirat. Tutup email. Gitulah hadirat. Jadi kita berhenti setakat tu. Kita sambung semula insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.